Terima kasih Timbalan Speaker yang saya muliakan, ahli-ahli Dewan. Merujuk kepada HGHV kelima, Rare Earth Element atau elemen nadir bumi. Hari ini kita berada di ambang pengeksploitan besar-besaran elemen atau simpanan ariri yang cukup lumayan di bawah tanah negara dan beberapa negeri kita. Di persimpangan ini pula, landscape global elemen nadir bumi sudah pasti dibalut, dikepung dengan sensitiviti geopolitik, implikasi ekonomi, implikasi alam sekitar dan banyak lagi lah yang boleh tahan besarnya. Tahniah atas hala tuju yang jelas yang telah diambil, yang kita baca, kita rujuk kepada RMK 12 dan juga midterm review-nya. Tapi saya di sini ingin membawa sedikit cadangan atau penambahbaikan dan sedikit peringatan terhadap apa yang telah termaktub dalam dokumen tersebut. Nak ekstrak secara ekonomi atau economic extract REE ni bukanlah semudah yang kita sangka. Pemusatan atau nak guna monopoli, bukan monopoli tetapi oligopoli, menyebabkan ketegangan geopolitik yang signifikan di pentas antarabangsa dan boleh nak hadkan ekspor atau manipulasi harga. China sekat bekalan REE kepada Jepun, iaitu sekutu US. US pula sekat bekalan microchip yang menggunakan REE kepada China. Inilah gaduhnya bernama chip war yang di depan mata kita sekarang. Untuk kita kat Malaysia, implikasi geopolitik REE ini ada 3 lipatan. Satu, ia berpotensi mengurangkan kebergantungan global. Keduanya, ia membantu kita mempelbagaikan rantaian bekalan dengan hasrat mengurangkan ketegangan geopolitik global. Dan ketiganya, membantu Malaysia memancarkan pendirian serta kedudukan hakiki kita sebagai global middle power. Ini peluang ekonomi untuk merubah paradigma ekonomi kita. Perubahan besar-besaran. Maka saya cadangkan 3 kebijakan atau dasar, 3 persoalan fundamental dan struktural dari segi pembangunan industri REE. Pertama, diversifikasi. Biarpunlah REE ada potensi, kita tak perlu terlampau bergantung sepenuhnya kepadanya. Asas ekonomi Malaysia perlu diperbanyakkan supaya risiko ketidakstabilan harga dan ketegangan dan cacar merbanya geopolitik dapat ditangani sekiranya ia berlaku. Keduanya, pengawasan dan pemantauan alam sekitar atau environmental stewardship. Ini bukan saja membantu melindungi alam sekitar, tetapi ia boleh menjadi selling point atau titik jualan. Kita boleh pamerkan, serlahkan, tunjukkan bahawasanya Malaysia bijak dan hebat handai mengendalikan pengekstrakan dan pemprosesan secara mesra alam. Ketiganya, penglibatan komuniti tempatan. Daripada 100,000 orang, apa gunanya kalau 10,000 orang happy dapat manfaat REE tapi lagi 90 orang tak boleh nak tidur lena sebab hari-hari takut risau tentang radioactivity, tentang masalah alam sekitar. Government knows better, government knows more, government knows all. Kita tidak boleh guna pendekatan itu lagi. Penglibatan komuniti wajib kita buat. Kalau boleh dapat extra time, macam boleh. Speaker tak boleh. Tak ada extra time. Tak ada extra. Sorry macam. Sorry macam. Sorry bro. Sorry macam. Persoalan struktural nombor 1. Dilema REE mentah ataupun nak tambah nilai. Ramai kata, korek saja jual merugikan. Minta maaf saya berlainan pendapat. Tak selalunya tepat. Kos pemulihan hutan, kalau proses REE sering melebihi keuntungan, ini belum kira lagi kos kesihatan yang mungkin kena ditampuh, belum kira lagi mungkin ada kehilangan nyawa. Dan sebenarnya ada banyak royalty scheme dan royalty regime yang boleh kita pertimbangkan. Satu, net smelter return royalty, profit based royalty, value based royalty, hybrid based royalty, sliding scale royalty, downstream royalty, dan campur sekali semua yang saya sebutkan tadi pun ada. Jadi tak semestinya korek saja jual merugikan.
Soalan kedua, pembiayaan sumber maklumat. Ini sensitif sikit lah. Kerajaan perlu berjaga-jaga ikut telunjuk bulat-bulat pihak berkepentingan yang keluar dengan penyelidikan yang mereka sendiri biayai atau digunakan manufactured consensus lah. Jadi melaburlah dalam penyelidikan dan pembangunan bakat dan kepakaran kita sendiri. Sekarang juga, perlu buat sekarang juga. Ambil contoh, EIA, kebanyakannya dibayar siapa? Dibiayai siapa? Dibiayai oleh tuan punya projek. Jadi di situ mungkin ada conflict of interest, mungkin boleh digunakan, disebutkan sebagai manufacturing of consensus yang dibiayai oleh yang nak konsensus itu. Dan soalan ketiga, agenda legislatif. This is the key point here. Rangka kerja kawal selia yang mampan dan menyeluruh. Malaysia tak boleh abaikan idea pelombongan REE. Struktur tadbir urus yang kukuh, perundungan bermaklumat, rangka kerja kawal selia yang komprehensif seperti petroleum, ada Akta Pembangunan Petroleum dan Petronas. Keperluan seperti ini untuk REE adalah jelas. Kerajaan negeri pastinya sekarang tak ada kapasiti untuk membangunkan rangka kerja yang komprehensif. Jadi kita perlu melabur atas sesuatu kerangka dan undang-undang yang baru seperti Petroleum Development Act khusus untuk critical minerals dan juga REE.